Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya kedua. Terima kasih Kamu Tunku. Soalan ini mengenai cukai pintu. Cukai pintu merupakan pendapatan yang utama bagi semua PBT. Kerajaan tempatan memerlukan pendapatan yang mencukupi supaya PBT masing-masing dapat memberi perkhidmatan yang baik. Sememangnya, prestasi kedudukan kewangan setiap PBT semakin bertambah baik, tetapi kerajaan negeri masih dalam kajian sama ada untuk menurunkan cukai pintu. Ini adalah kerana kedudukan kewangan di PBT tidak boleh dikatakan semua yang kukuh, semua yang benar-benar kukuh. Berdasarkan penyata kewangan PBT sehingga 31 Disember 2009, analisis terhadap baki tunai berbanding purata perbelanjaan bulanan PBT Selangor mendapati terdapat hanya 5 PBT yang mampu beroperasi sekiranya tiada langsung hasil dapat dikutip, iaitu MPPJ 5.94 bulan, MPAJ 3.21 bulan, MPKJ 4.6 bulan, MPSP 5.45 bulan dan MDSB 4.37 bulan. Manakala 7 PBT lain tidak dapat menampung operasi sekiranya tiada kutipan dikutip dalam tempoh setahun. Malah terdapat PBT yang berada dalam kedudukan kewangan yang tidak baik. Langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh kerajaan negeri buat masa ini adalah untuk memastikan kutipan cukai semasa mencapai sasaran 90% dan tunggakan cukai dapat dikutip sehingga 70%. Antara langkah-langkah yang telah diambil bagi menggalakkan kutipan tunggakan cukai taksiran, kerajaan negeri telah memberikan diskaun terhadap denda lewat cukai taksiran sehingga 90% kepada para penghutang cukai taksiran pada tahun 2009. Pada tahun ini pula, kerajaan negeri telah memutuskan agar pengecualian cukai taksiran diberikan kepada mana-mana premis komersial yang tidak dapat diduduki atau disewakan. Kaedah bagi pelaksanaan arahan ini sedang dalam perbincangan antara kerajaan negeri dan PBT. Langkah-langkah lain bagi memantapkan pengurusan kewangan PBT seperti cadangan penyerakaman sistem perakaunan di PBT, penyerakaman penyata kewangan dan sebagainya sedang diusahakan oleh kerajaan negeri agar PBT di negeri Selangor dapat beroperasi dengan baik dan boleh berdikari tanpa bantuan kerajaan negeri. Terima kasih. Tuan Speaker, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Speaker. Kamu Tunku ingin bertanya, tadi Yang Mohamad Esko telah menyatakan bahawa terdapat 5 buah PBT yang mampu beroperasi jika tidak ada kutipan khas cukai dalam masa setahun. Cadangan saya, adakah kerajaan negeri boleh boleh mempertimbangkan supaya penurunan cukai pintu dilaksanakan dari peringkat ke peringkat, dari PBT yang lebih kaya kepada PBT yang kurang berupaya, sehingga PBT yang kurang berupaya ini dapat memperbaiki prestasi kewangannya, iaitu penurunan kadar cukai pintu secara beransur-ansur. Contohnya ialah di Petaling Jaya terdapat permintaan daripada penduduk Persatuan Penduduk APEC yang meminta supaya kadar cukai dikurangkan daripada kadar 8.8% pada masa sekarang kepada kadar 8% saja pada tahun 2006. Memandangkan cash flow dengan izin MPJ telah bertambah daripada 80 juta ringgit pada tahun 2008 ke 190 juta ringgit pada tahun 2009. Jadi mungkinkah ataupun bolehkah kerajaan memberi pertimbangan terhadap permintaan ini? Terima kasih. Terima kasih. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan
memang kerajaan negeri boleh menurunkan cukai pintu kalau kedudukan kewangan semua PBT bertambah baik ataupun menjadi benar-benar kukuh. Misalnya di MBPJ, kita telah menurunkan kaedah cukai pintu di MBPJ khas untuk bangunan apartmen dan juga kondominium, kerana kita mendapati kadar cukai pintu untuk apartmen dan kondominium lebih tinggi daripada dengan izin landed property seperti bungalow. Dengan itu, dengan langkah itu, MBPJ telah mengutip kurang sebanyak 8 juta setahun kerana kita menurunkan kadar cukai pintu di MBPJ. Walau bagaimanapun, memang benar MBPJ selepas 2 tahun ini kedudukan menjadi lebih kukuh. Misalnya apabila kita mengambil alih 2 tahun yang lepas, simpanan cash untuk MBPJ hanya lebih kurang 80 juta. Tetapi sekarang mengikut sehingga 31 Disember 2009 yang belum diaudit, simpanannya telah menjadi 129 juta. Daripada 80 juta sudah jadi 129 juta. Ini adalah kerana kita dapat mengurangkan pembaziran, rasuah dan sebagainya. Tetapi memang ada cadangan, katakan MBPJ seharusnya menurunkan kadar cukai pintu, tetapi setakat ini kerajaan rasa kita boleh gunakan simpanan itu, kita boleh keluarkan simpanan itu untuk memberi bantuan kepada pangsapuri-pangsapuri di mana penduduk tidak dapat membuat cat yang baru ataupun lift yang rosak dan sebagainya. Kita akan gunakan wang itu, dan setakat ini kita tidak bercadanglah mengurangkan kadar cukai pintu lagi, sebab kebanyakan PBT telah tidak bertambah, tidak menambahkan kadar cukai pintu. Ada yang selama 15 tahun sampai lebih dari 10 tahun pun belum lagi menaikkan kadar cukai pintu. Itu keadaannya. Terima kasih. Speaker. Terima kasih Tuan Speaker. Dari segi realitinya, yang dikatakan kita bercadang untuk menurunkan cukai, tetapi sebaliknya kalau kita baca dalam paper pagi ini, mengatakan PBT akan menaikkan cukai sampai 30%, sedangkan janji kita nak menurunkan 20%. Sebagai bukti, MPKJ yang dianggap salah satu daripada PBT yang mampu berdikari sebenarnya sudah menaikkan cukai. Ahli MPKJ sendiri telah bermesyuarat untuk membantah kenaikan ini. Dan sebenarnya kalau dinaikkan, ini adalah sebagai satu sabotaj terhadap kerajaan PR kita yang akan menghadapi pilihan raya akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pangi. Sebenarnya tidak ada sebuah mana-mana PBT menaikkan kadar cukai pintu, termasuk MPKJ. Ini adalah satu kesalahfahaman kerana ada rumah, misalnya dulunya 1 tingkat, akhirnya jadi 2 tingkat. Ada juga yang kecil tetapi sudah buat dengan izin upah suai dan sebagainya, jadi sudah naik kadarnya. Ini bukan semata-mata untuk menaikkan kadar cukai pintu. Ini satu salah faham lah. Sebenarnya kerajaan Pakatan Rakyat telah membuat dasar pada tahun yang pertama dan juga kedua, dan juga masuk tahun ketiga, memandangkan ekonomi negara termasuk negeri belum bertambah baik. Jadi kita telah mengambil keputusan kita tidak menaiki kadar cukai pintu. Tuan Speaker, tambahan Tuan Speaker, kalau boleh maklumat ini diberitahu kepada rakyat, kerana kemungkinan naik beberapa kategori ini dipermainkan oleh pihak tertentu yang kita naikkan cukai keseluruhan. Jadi ini merugikan kita. Kalau boleh PBT itu mengeluarkan maklumat jelas
supaya orang ramai tidak keliru. Saya harap kalau boleh diberi arahan sedemikian. Itu bukan soalan, itu pandangan. Baik, Batang Galis. Promosi saya nak minta penjelasan dengan Esko. Bagaimana dia kata cukai itu jadi berbeza? Contohnya rumah saya tetap sama saiz. Tahun sudah saya kena RM70, tapi tahun ini kenaikannya sampai 38%. Apakah dasar yang apakah ini bukan satu kenaikan cukai dan keseluruhan? Kalau tuan-tuan baca surat khabar hari ini, di Hulian Baru kenaikan premis kediaman 38% dan cukai premis perniagaan 10.38%. Apakah dasar yang digunakan tiba-tiba yang dijanjikan tak ada, tiba-tiba dinaikkan cukai? Tambahan lagi teruk dalam program merakyatkan ekonomi kononnya. Kampung tradisi yang sekian lama tidak pernah kena cukai di Kampung Sungai Kamin. Hari ini semua penduduk telah bising, hampir 200 penduduk telah terpaksa membayar cukai. Jadi saya ingin dasar apa yang digunakan oleh kerajaan negeri terhadap kawasan-kawasan saya, ataupun kerana kawasan saya kot, Parti Pembangkang kot, maka dikenakan cukai. Terima kasih. Sebenarnya memang dasar kerajaan tidak menaikkan kadar. Kalau ada kes-kes yang tertentu, mungkin ada kesilapan ataupun exercise dengan izin re-evaluation memang satu proses ongoing yang berterusan. Jadi kalau ada kes-kes tertentu macam ini, pemilik hartanah itu boleh buat rayuan kepada PBT yang berkenaan supaya satu keputusan boleh dibuat. Terima kasih. Speaker. Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Persoalan saya dalam manifesto janji Pakatan Rakyat, sekiranya pemerintah menurunkan 20% cukai pintu ini, apakah ini boleh saya beritahu pada rakyat bahawa perkara ini tidak akan jadi kenyataan dan perkara ini akan menjadi angan-angan kepada rakyat? Soalan saya. Tuan Speaker, sebenarnya memang benarlah ada janji-janji sedemikian, tetapi dalam janji-janji dalam manifesto itu dia tidak menetapkan bila dia akan buat. Jadi sebagai sebuah kerajaan akan selalu memandangkan keadaan, kedudukan, kewangan dan sebagainya. Jadi kerana tidak dalam manifesto tidak menetapkan tarikh untuk menurunkan kadar itu, jadi tidak boleh dikatakan kerajaan tidak akan buat. Tuan Speaker.